Masyarakat ialah manusia yang menetap bersama-sama di sesuatu dengan mengikut peraturan dan cara tertentu. Majmuk pula perbentukan daripada beberapa bahagian yang merupakan kesatuan atau terdiri daripada beberapa etnik. Masyarakat majmuk ialah satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa yang telah membentuk satu kesatuan politik, ekonomi dan sosial. Teori masyarakat majmuk mengikut tokoh J.S. Universe 1948 mengemukakan konsep masyarakat majmuk dalam kajian yang dibuat di Indonesia dan Burma. Masyarakat majmuk ialah masyarakat yang dicirikan dengan perpecahan dan konflik antara kumpulan-kumpulan manusia yang berada di bawah satu sistem politik. Ianya muncul akibat dasar penjajahan yang menggalakkan penghijrahan penduduk bagi tujuan ekonomi. M.G. Smith menganggap masyarakat majmuk mempunyai pelbagai budaya, perpecahan sosial dan perselisihan. Dari segi politik, masyarakat majmuk dikuasai oleh satu kelompok minoriti yang mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Masyarakat wujud atas dasar konflik dan paksaan, bukannya atas dasar nilai persamaan. P.L. van der Bergen membezakan kemajmukan sosial iaitu masyarakat dipecahkan kepada kelompok korporat dan bukannya budaya daripada kemajmukan budaya iaitu wujud daripada beberapa kelompok etnik. Kesimpulannya, ketiga-tiga tokoh ini menekankan konflik dan perpecahan sebagai unsur ketara dalam masyarakat majmuk. Kelebihan teori masyarakat majmuk: 1. Percubaan untuk membentuk satu teori secara umum mengenai hubungan ras, menekankan kepentingan unsur ras dan etnik ke dalam satu rangka dasar berbentuk konseptual, merupakan satu syarat asas untuk memahami sifat hubungan ras. Ciri-ciri masyarakat majmuk: bercampur tetapi tidak bersatu, tidak berdekatan tetapi tidak terpisah dalam sistem politik yang sama, berpegang pada kebudayaan, agama, bahasa, idea dan kaedah sendiri. Terdapat pemisahan dalam bidang pekerjaan di mana tenaga buruh terbagi mengikut garis perkauman. Faktor pembentukan masyarakat majmuk. Dasar kolonial British. 1. Orang Melayu dianggap menggugat struktur tradisional. Yang kedua, orang Cina dan India dianggap dapat mengukuhkan kuasa penjajahan British. Yang ketiga, British melihat buruh asing sebagai buruh yang kuat bekerja, berdaya tahan dan berpotensi untuk membangunkan ekonomi tanah Melayu. Dasar liberal British. Pendudukan British di Pulau Pinang, Melaka dan pembentukan negeri-negeri Selat memberi kesan kepada kemasukan orang Cina. Kesan pembentukan masyarakat majmuk: pengaruh Cina-India semakin bertambah. Keturunan Cina dan India berasimilasi dengan budaya tempatan, Babanyonya, Cina Muslim dan Cating. Perkahwinan asing penduduk tempatan. Aspek kepelbagaian masyarakat terdiri daripada 5. Pertama, agama dan kepercayaan. 2. Perayaan. 3. Pakaian. 4. Adat Islam dan kebudayaan. 5. Tarian dan alat muzik. Agama dan kepercayaan. Agama bagi bangsa Melayu ialah agama Islam dan kepercayaan agama Islam ialah Al-Quran. Agama bagi bangsa Cina pula ialah Taoisme atau Konfusianisme dan kepercayaan terhadap Yin dan Yang.
Agama bagi bangsa India pula ialah agama Hindu dan mempercayai kitab Veda. Perayaan bagi bangsa Melayu ialah Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Bagi bangsa Cina pula, perayaan yang disambut ialah Tahun Baru Cina dan Cap Gonme. Perayaan bagi bangsa India pula ialah Deepavali dan Chatusar. Pakaian Melayu, baju kurung, baju Melayu, kebaya Cina, samfu, susam India, sari, roti, kurta. Adat Arsam atau kebudayaan Melayu, adat melenggang perut, adat menghormati tetamu, adat memberi salam Cina, ampau, penggunaan warna merah India, sistem kasta, adat berinai. Tarian dan adat Melayu. Kaum Melayu, Kebala, Baya, Sita. Tarian klasik India, Bharata, Nanyam, Mahari. Proses integrasi terbagi kepada 3 bahagian, iaitu akulturasi, asimilasi, segregasi. Akulturasi adalah proses terima unsur budaya, proses cantuman dan menyatukan antara etnik berlainan budaya. Asimilasi adalah proses minoriti mengamalkan budaya majoriti, tidak menyebabkan kehilangan identiti asal. Asimilasi budaya dan asimilasi struktur. Segregasi iaitu proses sosial mengakibatkan mereka dipisahkan dengan mereka yang lain. Wujud sama ada rela atau tanpa rela. Cabaran pembentukan masyarakat majmuk. Penerimaan satu bahasa Malaysia sebagai bahasa komunikasi. Proses perpaduan dalam kepelbagaian anti-universiti, berbeza pemahaman amalan, ras dan etnik serta cara kehidupan. Memupukkan rasa saling memahami aspirasi dari budaya dunia, Malaysia Identity. Kesimpulan, teori